Dr. Sheikh kelas Ukraine ada Alhamdulillah ya. Kerana keadaan begitu panas sekali. Ukraine temperature-nya adalah lebih kurang 40 degree Celsius ya. Dan kami bertiga telah memasuki ke dalam Soyuz dan keadaan di dalam begitu panas sekali. Boleh dikatakan dalam sauna lebih kurang 70 hingga 80 degree Celsius. Dan sekarang ini ISS hampir siap, masih 50% siap dan akan siap sepenuhnya pada tahun 2009. Itulah sebabnya sentiasa ada 3 angkasawan yang berada di ISS untuk mempersiapkan ISS modul. ISS hanya 400 km berada di bumi. Jadi sebenarnya anda dapat melihat ISS ketika anda berada di Malaysia ya. Anda boleh melayari internet dan waktu-waktu apabila ISS melalui waktu Malaysia. Jadi saya telah melihat ISS beberapa kali ketika saya berada di Rusia. Dan ISS ini adalah International Space Station. Ia adalah tempat untuk menjalani pelbagai eksperimen demi kebaikan manusia. Ini adalah Soyuz yang kami masuki dan kami telah docking mereka memanggilnya dan bercantum di tempat ISS. Dan ISS ini adalah tempat saya berada di angkasa lepas. Misi utama saya di angkasa lepas bukanlah untuk melancong, tetapi lebih kepada menjalankan eksperimen-eksperimen. Saya telah bekerjasama dengan saintis-saintis UKM, UPM dan UITM untuk menjalankan pelbagai eksperimen seperti cancer cells, seperti bakteria-bakteria angkasa lepas, seperti protein crystallization ramai yang bertanya pada saya, kenapa Dr. Sheikh buat eksperimen di angkasa lepas, kenapa tidak saja buat di bumi? Sekiranya anda lihat protein kristal ataupun penghabluran protein adalah lebih besar dan lebih lengkap apabila anda melakukannya di dalam keadaan microgravity. Cancer sel-sel yang dibawa ke atas seolah-olah dalam bentuk 3 dimension. Sekiranya anda ambil darah dan anda letakkan di bawah mikroskop, disebabkan gravity ia menekankan sel tersebut dan sel tersebut akan menjadi flatten jadi itu sebab apabila berada di ISS, sel-sel tersebut adalah dalam bentuk 3 dimension seolah-olah sama seperti dalam badan kita. Jadi hasil kajian yang akan dilakukan akan dapat lebih detail dan akan lebih membawa kebaikan. Dan saya berharap untuk mendapatkan cure untuk kanser ataupun untuk osteoporosis. Saya juga berkesempatan untuk membawa baju batik ke angkasa lepas. Mungkin ini batik Kelantan mungkin Ini adalah baju memang khusus untuk dibawa ke angkasa lepas. Ia dipenuhi dan dilukisi oleh gambar-gambar planet, gambar-gambar bintang dan gambar-gambar galaksi. Bagi saya bukan sahaja untuk menjalankan misi eksperimen, tetapi penting untuk menunjukkan kepada dunia what Malaysia is all about. Penting untuk menunjukkan apakah culture Malaysia, kerana seluruh dunia memerhati anda ketika itu. Saya adalah orang Islam yang ke-9 naik ke angkasa lepas, tetapi orang Islam yang pertama naik dalam bulan Ramadan dan berhari raya di ISS. Ia adalah begitu hebat sekali, begitu khusyuk. Dan saya telah bekerja dengan Mardi, telah membawa makanan-makanan Malaysia. Saya membawa rendang tok, saya membawa sate ayam, saya membawa nasi biryani. Cuma saya lupa nak bawa nasi dagang. Saya juga membawa kuih bangkit sebagai kuih raya. Dan ini semua adalah eksperimen-eksperimen, kerana ketika anda berada di angkasa lepas, your taste bud bertukar Setengah makanan yang anda suka, tiba-tiba bila anda berada di angkasa lepas, anda tidak suka dengan makanan itu. Jadi ia adalah satu perkataan yang normal. Dan ini adalah kuih bangkit yang dibawa Kita selalu bermain-main dengan makanan. Kita sebar-tebarkan makanan supaya ia akan terapung-rapung, dan kemudian kita akan menangkap makanan tersebut menggunakan mulut. Ini adalah eksperimen yang dijalankan bersama European Space Agency. Ramai yang membuatkan kontroversi bahawa Dr. Sheikh hanyalah space tourist, Dr. Sheikh hanyalah flight participant. Bagi saya itu semua tidak penting. Saya telah diberi mandat oleh pihak Rusia, saya telah diiktiraf sebagai cosmonaut researcher. Saya telah diberi mandat oleh European Space Agency untuk memperbaiki dan memperbaiki equipment mereka. Jadi mereka mengambil saya dengan serius. Saya tidak kisah sekiranya Amerika memanggil saya seorang space tourist atau flight participant. Yang penting saya digelar angkasawan oleh anda semua.
Ini pula ketika saya baru bangun daripada tidur, ramai yang bertanya bagaimanakah anda tidur di angkasa lepas. Memang anda akan sentiasa terapung-apung. Kami masuk ke dalam sleeping bag dan kami zipkan badan kami di situ. Dan pastikan anda ikatkan sleeping bag anda pada panel tersebut, sebab kerana saya ingat pertama kali apabila saya tidur, apabila saya bangun, tiba-tiba saya berada di sebelah sana, sebelah jauh. Jadi anda sentiasa terapung-apung. Dan ramai bertanya, adakah anda bermimpi di angkasa lepas? Saya bermimpi sebanyak 2 kali, tetapi saya tidak akan berkongsi apakah mimpi saya. Saya juga berbangga membawa jalur gemilang ke angkasa lepas. Saya juga sempat membacakan rukun negara di ISS. Jadi tanggungjawab saya berasa sungguh berpatriotik sekali ketika berada di sana. Saya berasa begitu bangganya saya sebagai rakyat Malaysia, kerana ramai daripada mereka ingin mengetahui dengan lebih mendalam mengenai Malaysia. Dan ini adalah cara minum air di ISS. Setiap 3 bulan kapal Soyuz akan dibawa ke angkasa lepas, ke ISS, dan bekalan-bekalan air, bekalan makanan dan fuel akan dibawa ke ISS. Jadi tangki air akan berada di situ. Dan kami juga mempunyai air panas di mana kita sebenarnya boleh membuat teh, kopi dan sebagainya. Tetapi nak buat teh tarik memang tak boleh, sebab you tak boleh tarik, you cannot do teh tarik in space. Ini adalah sebenarnya makanan-makanan yang dibawa. Kebanyakan makanan adalah dalam berbentuk tin, dan ini adalah ketuha sebenarnya, tempat memanaskan makanan sebelum kami memulakan makanan kami. Dan saya juga berkesempatan untuk membawa Al-Quran. Saya membawa 2 biji Al-Quran ke ISS. Soalan yang kedua, bagaimana doktor? Bagi saya, tidur adalah satu pembelajaran. Fizikal kalau terjadi seorang angkasawan. Terima kasih. Saya rasa itu adalah kunci kejayaan. Kami seramai 5,000 orang pelajar UiTM Kelantan. Sebagai doktor, saya nasihatkan kepada anda supaya dapat mendapatkan tidur yang mencukupi, sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam sehari. Tapi jangan sekali-sekali mengatakan bahawa tidak ada masa.